Okey, sebelum kita lanjutkan perbincangan ni, Wani ada satu bingkisan nak dikongsikan ya. Ini pandangan orang ramai. Pandangan orang ramai dan khususnya bagi belia lah dalam penggunaan bahasa Melayu. Dan dalam kita mentabatkan bahasa Melayu, kabarnya Wani ada juga orang masyarakat luar yang mempelajari bahasa Melayu juga Wani. Daripada Rusia. Rusia. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan yang dah disediakan ini. Natasha. I was born in the United States of America. Hello, nama saya Natasha. Saya dilahirkan di Amerika Serikat. Walaupun saya buat kesilapan dan lain-lain, wah, bercakap bahasa Melayu. Boleh cakap bahasa Melayu, mereka selalu beri diskaun. I want to eat coconut rice. Saya nak makan nasi lemak. Memartabatkan bahasa Melayu dalam dunia moden adalah tidak sukar. Pelbagai medium boleh digunakan untuk mendekatkan diri dalam penggunaan bahasa. Lebih-lebih lagi dalam komunikasi sehari-harian. Bagi Azizul, biar di mana dia berada, penggunaan bahasa Melayu yang betul diaplikasikan setiap kali berkomunikasi bersama rakan-rakan. Pada saya, dalam komunikasi seharian bermakna saya sebagai seorang pelajar lah, antara saya dengan pelajar-pelajar lain, rakan-rakan dan juga pensyarah. Penggunaan dia adalah seperti biasa, kami tidak mengamalkan terlalu banyak bahasa pasar. Cara saya memartabatkan bahasa kebangsaan adalah apabila saya berhadapan dengan pelajar antarabangsa. Saya memperkenalkan sedikit bahasa kami, di mana mengajar mereka untuk mereka lebih memahami apa yang kami bicarakan agar mereka tidak berasa ditindas ataupun berasa terpinggir. Bagi pelajar jurusan teater dari Universiti Malaya ini, latihan melalui skrip juga banyak membantunya menghayati dan mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Sebagai seorang pelajar teater, pengolahan bahasa dilakukan mengikut percakapan kami dalam segi skrip, menggunakan bahasa Melayu yang tepat, yang betul. Biasa kami olah pun tidak menggunakan bahasa yang terlalu santai sebab kami ingin sampaikan kepada penonton di mana penonton perlu memahami apa yang kami cuba sampaikan. Dalam skrip tu ada panduan dia. Di situ kami kena ikut. Kami tak boleh sewenang-wenangnya mengikut cita rasa kami ke macam mana. Lain pula bagi Atika, biarpun baru berusia 23 tahun, dia tidak kekok menghasilkan karya puisi dan berkongsi mesej kepada orang ramai melalui puisinya. Kalau menurut pandangan saya, apabila seorang itu dia bergelar seorang Melayu dan juga dalam masa yang sama warga negaranya adalah warga negara Malaysia, pastinya penggunaan bahasa Melayu itu perlu jadi satu keutamaan. Dan seperti saya sendiri, saya menjalani kehidupan saya seharian saya, maksimum masanya ialah dengan menjadi seorang pelajar. Maka pertuturan bahasa Melayu itu sendiri banyak saya aplikasikan sebagai seorang pelajar. Penggunaan bahasa Melayu yang perlu saya gunakan dan saya sedar bahawa merupakan satu penggunaan bahasa Melayu yang tepat, yang mudah difahami agar tidak berlaku masalah salah faham ataupun komunikasi yang tidak sampai kepada mereka. Cara saya memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan menghargai bahasa Melayu itu sendiri kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda saya, bahasa kebangsaan bagi negara yang saya cinta. Saya menggunakan bahasa Melayu dalam kebanyakan masa dan ketika saya apabila saya bercakap. Dalam masa yang sama saya juga terlibat dalam beberapa penulisan, antaranya penulisan blog pribadi. Juga saya merupakan seorang penulis untuk blog bagi organisasi yang saya ketuai. Kemudian saya juga banyak menghasilkan penulisan puisi. Jadi itu merupakan salah satu cara bagaimana saya memanifestasikan rasa cinta saya kepada bahasa Melayu dan meletak ataupun menaikkan martabat bahasa Melayu itu sendiri dengan menyusun perkataan-perkataan atau bait-bait kata dengan benar-benar indah agar dapat sampai kepada orang lain bahawa sebenarnya bahasa Melayu itu indah. Selain penulisan karya puisi, penggunaan bahasa Melayu juga boleh dipraktikkan melalui laman sosial seperti Facebook. Adalah tidak wajar sekiranya anak-anak muda hari ini tidak menghayati dan menghargai bahasa. Kempen ni bagi saya cukup bagus dan perlu dipertingkatkan lagi untuk lebih masyarakat Malaysia sendiri lebih mendalami bahasa Malaysia itu sendiri. Bila anak bangsa sendiri tak mau
menggunakan bahasa Melayu sendiri macam saya rasa lebih terlampau kesal lah. Sebab kita dah lahir kat Malaysia tapi tak gunakan bahasa Malaysia sendiri. Dan seperti contoh, saya ambil satu naskah daripada skrip esei yang ditulis oleh Saharil Hasrin Sanin. Dia menulis esei mengenai teroris bahasa. Jadi esei itu telah diadaptasi pentaskan oleh Hafizi Hatta, seorang pelajar diploma daripada Aswara Pengarahan. Dan ni dia menggunakan dia buat skrip tu sebab nak menyedarkan masyarakat tentang penggunaan selanga dalam moden kan. Jadi sama ada membunuh bahasa Melayu tu sendiri ataupun memperkasarkan bahasa Melayu tu sendiri. Pelbagai program telah diadakan bagi memberi pendedahan dan pendekatan akan keindahan bahasa kepada generasi muda masa kini. Malah penerapannya juga dititik beratkan di peringkat sekolah. Adalah penting bagi kita untuk menghayati bahasa, malah mengaplikasikannya dalam komunikasi harian. Jika negara luar menghargai bahasa Melayu, mengapa tidak rakyat Malaysia sendiri? Dikala ku suka, dikala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Dan saya rasa Wani sama-sama kita meraihkan dan mentabakkan bahasa Melayu sebenarnya, dalam itu kita juga meraihkan juga menyokong ke arah Tahun Laut Malaysia 2014 sebenarnya, mentabakkan bahasa Melayu, ketengahkan bahasa Melayu ke bangsa-bangsa antarabangsa yang lain. Dan sebenarnya bahasa Melayu itu indah, Zaim. Jika itu bukan kita, siapa lagi? Ya, betul. Dan Adik Azizul tadi memang boleh jadikan contoh untuk semua sebenarnya. Menggunakan bahasa Melayu, betul. Benar, Cikgu Ellie? Benar, sama sekali. Ya, sebenarnya kita tak perlukan mendapat inspirasi daripada orang luar untuk mentabakkan bahasa Melayu kan. Memang kita teruja bila tengok orang Rusia dan sebagainya. Tapi ramai dalam kalangan kita ni sebenarnya boleh berbahasa Melayu. Betul. Mereka inilah seperti yang Zaim sebut kata, yang wajar dijadikan contoh. Baik, kita ada beberapa komen sebelum saya teruskan dengan tetamu kita ni. Beberapa pandangan daripada rakan-rakan Facebook kita. Paul Nanggang ni katanya gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dalam majlis kendalian seperti peribadi ataupun keluarga, atau gunakan selang-seli bahasa etnik yang kita punyai. Saya menggunakan BM dalam majlis keluarga minggu lepas kepada Perhimpunan Suku Sakat di Miri. Kami datang dari pelbagai suku seperti Melayu, Bisaya, Kiput, Berawan, Kayan, Kenyah, Kelabit, Iban dan pelbagai lagi. Bahasa kebangsaan, pemangkin, perpaduan Ikatan Silaturahim. Ini yang menyatukan etnik yang berbeza ni. Sebab lain-lain etnik, lain bahasanya kan. Lain logat dan dialeknya. Jadi bila cakap bahasa kebangsaan tu senang sikit nak difahami. Farhan kata perkuatkan penggunaan bahasa dari sekolah supaya semua rakyat Malaysia menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Guru-guru perlu memainkan peranan untuk memupuk kesedaran kepada para pelajar. Dan Syahidah kata, Nur Syahidah Wan Mahasan kata penggunaan bahasa ibunda yang dieja dan ditaip dengan betul di alam maya seperti dalam laman sosial sebegini. Ini cabaran untuk semua ni. Budaya yang boleh digunakan dengan diri sendiri, tidak sukar, tanda hormat pada bahasa sekurang-kurangnya, walaupun tidak mahir tata bahasa. Ini satu ni lah dalam sepanjang kita berkongsi paparan Facebook. Ini yang pertama kali saya rasa yang betul-betul tulis penuh. Menggunakan ejaan yang penuh yang betul dan sebagainya. Syabaslah. Jadi semua dijadikan contoh. Baik, tema kali ini ialah satu bahasa, satu bangsa, satu negara.